Right, record. Okay, 4.1.3, page number 61. About to explain the double entry principle for inventories. So dekat sini saya dah beritahu untuk korang buat pre-reading. Ada banyak contingan ni, sorry sebab dia kelas lepas. Okay, inventory. Kenapa pentingnya kita belajar macam mana kita nak rekodkan double entry, catatan serentak yang korang dah belajar sebelum ni. Bagaimana nak rekod sales, bagaimana nak rekod revenue, purchase, macam tu. Okay, so sekarang ni inventory. Okay, inventory ni adalah barang niaga. Okay, inventory ini adalah barang niaga. Kalau tak ada inventory, kita tak boleh jual barang-barang kita kepada orang lain. Inventory kadang-kadang diperlukan sebagai bahan yang menyokong produk yang kita nak hasilkan. Okay. Number one, increase in inventory is due to purchase of goods and sales return or return inwards. Yang ni kalau pertambahan inventory disebabkan oleh pembelian barang-barang niaga kita. Okay, dan kadang-kadang ada tak sebarang pulangan jualan, okay, ataupun dinamakan return inwards. Kadang-kadang kita dah jual. Kenapa ada tak dengar ke? Siapa yang tadi? Abdullah, ada yang tak dengar ke? Oh tak. Okay, saya mutekan awak. Okay, dah mute dah. Alright. Dan nombor dua, penurunan dalam inventory ini disebabkan oleh kalau kita membuat jualan secara normal lah, secara logik ataupun secara common sense. Kita ada stok dekat dalam bilik contoh. So kalau kita buat jualan, dia akan decrease lah. Kalau kita buat pembelian, purchase, dia akan increase. Okay, right. Tetapi di dalam inventory kita ada 4 anak dia, adik-beradik dia. Biasanya dalam soalan dia akan tanya benda-benda macam inilah. Okay, yang pertama, transaksi yang kadang-kadang ada adalah purchase of good. Kita membuat pembelian barang niaga. So efek dia, kesan dia purchase expense increase. Ialah perbelanjaan pembelian kita akan meningkat. Okay, kita akan debitkan purchase. Kenapa debitkan purchase? Sebab berlakunya peningkatan perbelanjaan. So saya dah beritahu yang sebelum ni, kalau expenses meningkat, kita akan debitkan expenses tersebut. Tetapi kalau kita beli barang niaga, kita tak akan namakan sebagai expenses. Kita akan namakan dia sebagai purchase, debit purchase. It's not debit expenses apa-apa. Okay, saya ulang balik. Kalau kita ada peningkatan perbelanjaan, kebiasaan yang korang dah belajar sebelum ni adalah kita akan debitkan expenses. Utility expenses, water and electricity expenses dan sebagainya. Tetapi kalau kita membeli barang niaga, kita akan debitkan purchases. And also dalam kotak ni dia mungkin tertinggal ataupun dia tak buat. Kalau kita beli barang niaga, kebiasaan kita ada 3 terma. Okay, sama ada kita menggunakan cek, maksudnya kita akan kreditkan bank. Kalau kita keluarkan duit tunai, kita akan kreditkan cash, maksudnya duit kita keluar. Situasi ketiga, kalau kita berhutang, kita akan kreditkan, namanya adalah kreditor. Kita berhutang dengan orang. Dan kadang-kadang dalam soalan dia minta sediakan payable account. Payable ni adalah kita berhutang dengan orang, account yang kita belum bayar. So, awak tuliskan sekarang. Saya besarkan sikit tulisan dia faham-faham lah bila kita conteng gunakan PDF ni. Okay, debitkan purchase. Purchase of good, debitkan purchase, kita akan kreditkan 3 item. Sama ada bank, kalau kita menggunakan cek, kreditkan cash, kalau kita gunakan duit tunai, ataupun kita kreditkan payable, ataupun kreditor, kalau kita membuat belian secara hutang. Okay, itu yang pertama, situasi tentang goods. Situasinya adalah purchase of goods. Now, kita pindah kepada yang kedua. Kalau kita membuat jualan barang niaga, sales of good, apa kesan dia? Sales revenue increase. Sekejap, ada yang tak off mic. So, saya kena offkan mic. Siapa yang tak offkan mic ni? Okay. Dah off mic. Tak dapat dikesan. Right. So, sales of good. Kalau kita buat jualan. So, bila buat jualan, efek dia mestilah kita punya pendapatan meningkat. So, the effect is sales revenue increase. So, bila kita buat jualan, mestilah kita dapat duit. Tapi ada 3 situasi juga. Kita akan debitkan, boleh salin. Kalau kita dapat duit tunai, kita akan debit cash. Kita akan dapat duit yang kita physical, kita boleh pegang. Yang kedua, kalau kita sale of goods, sama ada kita dapat cek. Kalau cek, kita akan debitkan bank. Kita terima sekeping kertas, namanya cek. Tertera dekat atas tu jumlah bayaran yang dibayar oleh customer kepada kita. Itu namanya adalah, kita akan namakan sebagai bank. Ada kalanya juga, semasa kita buat jualan, customer tak ada duit ataupun dia minta untuk buat bayaran ansuran. Kita akan namakan debitkan dia debtor.
Atau kebiasaannya kita tulis receivable. So kena letakkan receivable kat situ. Okay. Alright. So catatan serentak, double entry for sales of goods, kita akan kreditkan sale account. Okay. Kita akan kreditkan sales account. Sales kita meningkat ataupun revenue kita meningkat. Dia apa orang kata, dia tally lah dengan apa yang korang dah tahu, iaitu assets must equal to liability plus owner equity. Dekat owner equity ni dia ada sales kat sini, tambah sales ataupun revenue. Okay, paid loss. Okay, now purchase return. Purchase return ni adalah berkaitan tentang yang pertama ni. Kalau kita buat belian barang niaga, kadang-kadang kita tak puas hati. Dalam kotak dia tunjuk produk tu cantik. Spek dia betul. Dia punya lebar dia sama yang kita nak, tinggi yang kita nak. Kalau kita ukur pakai baris, produk ni dekat kotak tu macam sama. Bila kita buka wrapping ataupun unboxing the box, kita akan tengok produk tu tak sama pula. Oh, ada kekurangan. Mungkin gambar seindah, apa orang kata, seindah rupa, seindah khabar. Bukan macam itulah dunia perumahan dalam bahasa Melayu, saya tak ingat. Jadi kita akan pulangkan pembelian kita. So apa efek dia? Purchase expenses decrease. Kalau yang tadi kita dah buat satu expenses yang dinamakan purchase expenses. So kita kena kurangkan purchase tersebut. So decrease. So kita akan debitkan apa, kreditkan apa. So kita akan debitkan payable ataupun debitkan creditor. Ini atau debitkan payable account atau creditor. Kita akan kurangkanlah hutang kita kepada orang luar, macam tu. Okay, ataupun penghutang kita. Dan kita akan kreditkan purchase returns. Ataupun dalam soalan dia kata return outward. Kalau outward maksudnya kita bawa keluar barang ke luar. So itu melibatkan pembelian yang kita dah beli, dah masuk dalam kita punya bilik, kita nak keluarkan. Kita hantar balik kepada penjual yang menjual barang tersebut kepada kita. Kita namakan sebagai returns outwards account. Okay. Now, untuk anak panah yang berwarna biru ni, sales return dia berkaitan tentang sales goods yang kita dah buat tadi. Okay. So dekat sini memberitahu bahawa kalau sekiranya kita membuat jualan kepada customer, katalah Mr. Ali. So Mr. Ali ni tak puas hati dengan barang yang kita jual. So dia pulangkan kepada kita. So transaksi yang berlaku ketika itu adalah sales return. Apa kesan dia? Sales revenue decrease. Pendapatan jualan kita menurun sebab kita dah buat jualan dengan dia. Tapi dia pulangkan. So for sure kita kenalah pulangkan duit dia. Lebih kurang macam itulah secara kasar. So macam mana dia punya double entry? So kita akan debitkan sales return ataupun dinamakan sebagai return inwards. Maksudnya kita dah jual, barang tu masuk balik dalam syarikat. Itu maksudnya ada return inwards. Dia ada inwards. Then kita akan kreditkan debtor, orang yang berhutang dengan kita, ataupun receivable. Okay, ataupun receivable. Okay, jumlah duit yang kita belum dapat daripada pihak customer. Okay, sebagai contoh, example number 1. Okay, Gen 6. Purchase goods worth 2,000 on credit from Rohani Trading. So dekat sini ada perangkap. Okay, perangkap pertama dia purchase goods. Ada nilai 2,000 dan ada nilai kredit. Siapa customer kita, siapa kita punya pembekal adalah Rohani Trading. Ada 4 ni sebenarnya. So dekat sini adalah satu situasi yang mana purchase of goods ke, sale of goods ke, purchase returns ke, sales return. Cuba beritahu saya. Gen 6. Situasi yang mana sekarang ni? Situasi yang mana? Purchase of goods. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Okey, betul. Okey, purchase of goods. Sebab dia membeli. So dia punya keyword kat sini. Okey, purchase of goods. So dia akan efek dekat nombor 1. So yang pertama kita tengok purchase of goods, dia punya transaksi dia. Then kita nak tengok adakah dia kredit ke, cash ke, ataupun menggunakan cek. So dekat sini perangkap yang kedua, kredit. So that's why kita tengok dia punya account involved kat sini adalah debit purchase. Okey, betul, debit purchase account, jumlahnya pun betul 2,000. Dan kita akan kreditkan sama ada bank, cash ataupun ni. This one yang saya buat anak panah 3 ni. So oleh kerana dia punya term dia adalah kredit, kita akan namakan sebagai Rohani Trading, sebagai creditor. Ataupun sebagai account payable yang belum bayar. Okey, yang ni dikenali juga sebagai payable. This one. Oleh kerana dia kredit, kita akan namakan dia sebagai account payable.
akaun kita belum bayar kepada orang lain. So itulah nama dia, account payable dash rohani trading, jumlahnya sama juga RM2,000. Okey, itu baru jenis entries, kita belum masuk double entry. Double entry maksudnya dia catatan serentak, kena buat account T dua benda. Okay, satu masuk kat sini, satu masuk kat sini. So yang pertama, oleh kerana kat sini dia ada debit purchases account, kita transfer. Okay, bila debit maksudnya kita kena buka account yang bernama purchase account. So kita buat account T di sini. Okay, so purchase account betul. And then tarikh bila dia beli, Jan 6. Okay, sekarang ni purchase account sebelah debit. That's why dia punya particular dia punya input dia sebelah debit. So Jan 6 betul. Nama dia kenapa rohani? Sebab kita berhutang dengan rohani. Okay, yang lebih tepat rohani trading. Oh ada, okay. Rohani trading. So jumlahnya sebanyak 2,000. Okay, double entry sebelah debit dah selesai. Yang saya tanda dengan pen merah ni. Okay, ni dah selesai, sorry. This one. Okay, dah selesai. Okay, kita nak pergi pada kredit. So, kredit account payable rohani. So, kena buka satu account yang dinamakan sebagai account payable rohani. So, berada kat bawah. So, buka account T. Okay, dah siap. Nama account dia kat sini. Account payable rohani trading. Okay, betul. Dan dia berada kat sebelah mana? Sebelah kredit. That's why account dia dekat sebelah, dia punya input dia sebelah kredit. So, Jan 6 betul sebab dia beli masa 6 hari bulan di suan atas ni. Okay. And then, kenapa namanya purchases? Kita pinjam nama account yang kawan dia satu lagi. Nama dia purchases account. So kat sini tak lengkap. Korang kena tambah A/C. Purchase account. So nilainya adalah 2,000. Macam tu. Alright. Okay, itu situasi ketika kita situasi yang pertama, iaitu purchase of goods. Jadi dia akan debitkan purchases. Kreditkan yang tadi adalah creditor sebab kita membeli secara kredit, secara hutang. Alright. Next one. Okay, example number 2. January 17 bought goods from worth RM400 from Aladdin by check. So, dia punya keyword kat sini. Goods 400. Okay, so sekarang ni bila bought goods maksudnya situasi yang pertama juga. Dia membeli, to past tense. Okay, purchase of good. So, situasi pertama. So, mesti debit purchases. Saya padam sekejap sebab ni korang dah padam ni. Korang dah salin. Okay, this one debit purchase and then kreditkan apa, kita nak tengok situasi kat bawah. Dia membuat belian secara apa? So secara cek. So adakah dia cash ke, bank ke ataupun nama kreditor? Kalau sebelah kredit. Allah, lupalah saya dah ada jawapan kat sini. Okay, debitkan purchases 400, kreditkan bank. Okay, sebab dia menggunakan cek. Okay, so now ini adalah jenis entry. So kita nak jelmakan dia dalam double entry. Double entry adalah catatan serentak. Mesti ada dua akaun serentak yang perlu kita buka minimum. So yang pertama tengok debit purchases. So buka akaun purchase account. Oleh kerana dia sebelah debit, particular semua sekali mesti sebelah debit. Jan 17. Okey, betul. And then kenapa bank? Sebab kita kontrakan dekat bawah lah nanti. So bank ni adalah terma cara pembayaran kita. So oleh kerana cek, yang paling sesuai adalah bank. So bank, letakkan nama bank dan amount kena betul sama dengan dalam soalan 400. Okey, betul. Okey, itu sebelah debit dah settle. Kita nak lihat sebelah kredit. Okey, di warna biru ni. So bukalah akaun bank. Okey, senang je buka akaun T, debit entry dia. Yang pertama nama dia bank account. And then oleh kerana catatan jurnal dia sebelah kredit, kita keluarkan duit. So pastikan dekat akaun mesti sebelah kredit. Okey, so January 17 betul. Purchases tak betul, tambah sikit lagi purchases account. Ini pun sama, dia tak lengkap, bank account. Okay, kita pinjam nama kawan dia, dia akan kontra. Korang-korang nak tahu yang tak ada basic account, di dalam ni yang berwarna hijau ni, okay, dia akan kontrakan dekat kepala tajuk yang kawan dia satu lagi. Contoh, kita dah buka purchase account kat sini. Okay. Then, oleh kerana nama particular kat dalam ni ada bank, so for sure dia akan refer account yang satu lagi yang kita akan buka. Sama juga dalam bank account. Nak letak apa terma kat sini, kita akan refer nama account yang satu lagi. Macam tu. Okay, so dah letak purchase account, kita letakkan amount dia 400. So dua situasi yang tadi adalah pembelian barang niaga, goods. Okay, goods. Pembelian barang niaga. Satu yang tadi kita menggunakan secara kredit. So that's why dia account payable. And then satu lagi menggunakan bank. That's why kita kena buka account bank. Okay, secara cek lah sebenarnya kita buka akaun bank. Okey. Seterusnya,
kita akan masuk example return outwards. Out maksudnya melibatkan transaksi yang sebelum ni sales ke ataupun purchase. Saya tanya korang. Kalau outwards, dia melibatkan transaksi kita sebelum ni yang tentang jualan ke tentang pembelian? Purchase. Purchase. Sebab dia keluar. Kita dah beli barang tu dalam syarikat kita. Kita nak keluarkan dia. So itu melibatkan purchase. Okay, ingat salah satu. Outwards adalah melibatkan purchases. So now, situasi dia adalah January 7, return goods. So sekali lagi dia punya perangkatnya goods. Okay, return goods. Jumlahnya 100 kepada Rohani Trading. So siapa yang akan dapat terima barang tersebut? So kita akan debitkan akaun penerimanya iaitu Rohani Trading. Yang kita namakan ke atas akaun payable Rohani Trading account. So dekat sini sebelah debit. Okay. And then kita akan kreditkan return outwards. Dia menepati yang mana kita dah belajar teori yang tadi. Kalau outwards, this one Okay. Bukan. Kita this one ni, di sini. Kalau kita buat belian tadi. Okay, bukan this one. Okay, so kita akan debitkan payable, akaun Rohani tadi. Kita akan kreditkan purchase return ataupun nama yang dikehendaki dalam soalan mungkin return outwards. Okay, so that's why dekat bawah catatan dia akan debitkan akaun payable and then kita akan kreditkan outwards account. So kita buat dia punya akaun T. Saya buatkan dia punya tulisan warna merah. So akaun T yang pertama, so di sebelah debit akaun payable. So akaun payable kita dah wujudkan sebelah debit. So particular dia semua sebelah debit. January 7, okey betul. And then return outwards, kita akan kontrakan dengan akaun yang sebelah catatan journal entry yang kredit ni kat sini. So return outwards mesti letak A/C and then jumlahnya adalah 100, letak 100. So dah settle untuk sebelah debit. Okey, sebelah kredit. Okey, so sebelah kredit ada dekat sini. Kita akan buka nama akaun yang dinamakan return outwards account. So kita buat akaun dia. Dan oleh kerana dia sebelah kredit di sini, so kita kena pastikan semua particular letak sebelah kredit. Tarikhnya kena betul, Jan 7 sama macam akaun dia kat atas. Rohani Trading, so kena letak akaun kat sini. Sebelah trading ni A/Sri. Dan juga dia punya amount dia berjumlah RM100. Macam tu. Alright. Okay, soalan, ada soalan tak? Kita baru belajar 3 item ni. Tentang pembelian secara kredit, pembelian secara cek, dan juga purchase yang kita pulangkan, return outwards ni. Okay, pembelian yang kita pulangkan. Okay. Ada soalan? 1 minit daripada sekarang. Kita tak banyak sebenarnya kita belajar pagi ni. Kita akan dalam 15 minit lagi kita habis. Sebab tinggal yang ni je. Nanti saya akan beritahu apa yang keluar dalam exam. Sebentar lagi. Ya, siapa soalan tu? Tadi yang jadul tadi tu. Yang tadi yang return outward tu. Okey, return outwards, okey. Kenapa akaun payable Rohani tu dia pergi debit? Sebab dia pulangkan duit kita pulangkan barang niaga. Macam Rohani ni, dia seolah-olah macam dah jual kepada kita sebelum ni. Contohlah, kita ni mungkin tak ada kaitan dengan yang atas. Okey, so kat sini kita dah beli barang niaga tau dekat Rohani. Okey, katalah ni syarikat kita. Okey, ni you. Okey, ini Rohani. First round, okey, macam wrestling lah pula. Okey, yang hijau ni sebenarnya you beli barang niaga daripada Rohani. So barang niaga dah berada dekat syarikat awak. Sekarang ni situasi yang dekat example Gen 7 ni adalah berlaku ketika mana? Ketika awak nak pulangkan barang niaga. Jadi yang akan menerima siapa? Rohani barang niaga tersebut. That's why Rohani mesti terima barang niaga debit. Secara teori umum lah. Tapi kita nama akaun dia adalah akaun payable. Maksudnya kita akan kurangkan hutang kita kepada Rohani. Maksudnya contoh kan, kita pulangkan barang niaga 100. Sebelum ni kita beli dengan Rohani barang tersebut, nilainya yang kita belum bayar mungkin RM100. Kat situ. Jadi kat sini kita kena pulangkan barang niaga yang bernilai 100. So Rohani dia akan terima barang niaga yang bernilai 100. Tu maksudnya. So dia akan debit akaun payable. Rohani mesti terima jumlah barang yang bernilai 100 dan kita kreditkan return outwards. Itu catatan jurnal dia. Macam tu. Ini sebenarnya nak kena hafal tau yang ni. Yang atas ni awak kena fahamkan. Dia ada kaitan. Garisan merah ni macam saya padam
Yang anak panah merah dia akan berkaitan tentang situasi yang atas. Kalau anak panah biru ni dia mesti situasi yang sales of goods. Kena faham yang tu. InsyaAllah kalau korang ada latihan nanti kat bawah, saya akan bekalkan korang latihan sepanjang seminggu ni. Buat dulu sendiri-sendiri. Korang akan dapat tahu dia punya rentak macam ni rekod. Cuma korang kena faham, ketika kita nama contoh kan, kalau macam ni. Okay, macam tadi. Return goods. Okay, return goods ni korang dah tahu. Goods ni adalah barang niaga. This one sekejap saya padamkan dulu. Yang banyak contingan ni. Okay, sekejap Okay. Korang kena cuma faham situasi dia. Okay, tarikh korang faham lah kan, takkan tak faham tarikh tu apa. Okay, situasi dia pulang. Okay, pulangkan apa Pulangkan barang yang kita beli ke, pulangkan barang yang kita jual. Okay, bila ada goods, maksudnya kat sini adalah barang niaga kita. Barang niaga yang apa orang kata yang kita dah jual kepada orang lain. Dan satu lagi dia punya keyword yang ni. Tu maksudnya dia keluar. Tu maksudnya kita bawa keluar. Kan secara umum tu adalah kepada. So that's why tu ni akan refer kepada out. Outwards. Macam tu. So akan terima siapa? Orang lain akan terima. Iaitu rohani akan terima balik barang yang telah dia jual kepada kita. Dan kita akan rekodkan credit return outwards secara umum. Jangan risau, akaun ni tak susah. Cuma kita belum buat latihan yang secara besar, secara panjang. Nanti kita akan buat latihan yang bawah tu bila saya dah bekalkan korang latihan. Kita akan bincang naik cuti pada hari Isnin. Okay, pada hari Isnin. Okay, saya teruskan dulu. Okay, example sales, ini number 1. Ini adalah situasi bila kita buat jualan kepada Ali. Okay, kepada Ali. So, tarikhnya 8 Januari. Kita buat jualan secara kredit. So, ini adalah perangkat yang pertama, credit sales. Kepada Ali. So, bila kita kredit, maksudnya dekat sini kita belum menerima sebarang bayaran. Okay, saya jelaskan kat sini. Sebelum ini korang dah belajar apa istilah debtors. Okay, kita ulang kaji Satu lagi istilah creditors. Okay, debtors adalah kita orang berhutang dengan kita. Ingat satu je, yang ni korang tak payah, yang bawah ni, yang saya cancel ni, creditor ni tak payah hafal sangat. Kita akan kontrakkan nanti sebenarnya. So jadi debtors ni antara lain dikenali sebagai, kalau sekolah menengah, account receivable. Receivable. Tak muat. This one. Ni. Account receivable. Debtors dikenali sebagai account receivable. Maksudnya account yang kita belum terima. Sepatutnya kita dapat duit tau 400. Tetapi oleh kerana kita buat jualan secara hutang, Ali ni belum bayar. Sebelum ini yang korang dah tahu, kalau orang berhutang dengan kita, dikenali sebagai debtors. Dalam akaun kita namakan juga sebagai akaun yang belum diterima oleh kita, iaitu akaun receivable. Kemudian awak dashkan Ali. Akaun yang belum terima daripada siapa? Daripada Ali maksudnya. That's why dia debitkan akaun receivable Ali. Kalau contoh, kita buat sales kan, yang korang dah kuasai sales, kalau secara cash ataupun secara check, okay, kita akan debit kat sini, debit cash. Ataupun kalau kita buat jualan secara menggunakan cek, orang tu bayar kita menggunakan cek, kita akan debitkan bank. Sekarang ni kita oleh kerana kita jual secara kredit, asalnya dia akan debitkan debtor. Debtor ni antara lain nama kembar dia adalah receivable. So kena letak account receivable dash Ali. Siapa kita jual ni? Kita jual dengan Ali. Dan kita akan kreditkan sales sebab dia menempati paid loss ataupun persamaan accounting equation. Asset plus owner equity. Okay, ini dia tak membantu liability plus owner equity. Saya punya pen ni kadang dia boleh baca dekat skrin, kadang tak boleh. Okay, now kita nak fokus sekarang ni. Bila kita dah buat jenis entry debit, account receivable, credit sale, kita nak jelmakan dengan double entry. So yang pertama kita settlekan sebelah debit. So kita buka account yang pertama, namanya yang this one, account receivable this one. So account receivable Ali, account betul. And then oleh kerana jenis entry sebelah debit, kita letak semua dia punya maklumat dia sebelah debit. So gen 8 sales and 400. Kenapa sales? Sebab dia kontrak yang kat atas ni. Okay, kontrak account dia. So sale account. So kita kreditkan pula berwarna biru yang ini. Okay, this one. So buka nama satu account yang dinamakan sales. Kenapa letak sebelah kredit? Sebab kita dah tahu dia punya paid loss-nya sale ataupun revenue berada kat sebelah kredit. So kat sini pun sama juga, kita dah bincang tadi, dia berada kat sebelah kredit.
So bila kita dah buat ketetapan macam tu, bila kita nak buat double entry, account dia mesti particular dia kena letak sebelah kredit. So tarikh yang sama Gen 8, kenapa letak Ali sebenarnya tak tepat tau. Bukan Ali kalau boleh, bukan kalau boleh, korang cancel yang ni. Korang ambil yang atas ni. Okay, account okay, receivable Ali. Account macam tu. Kena penuh sebab kita kan pinjam akaun kawan dia kan. So yang bawah ni, yang saya tarik berwarna hijau ni, yang saya bulatkan ni, mesti kontra akan meminjam nama akaun yang satu lagi. Sama juga yang anak panah yang berwarna warna pink. Okey, macam sales account. Kenapa letak nama item sales account? Sebab dia pinjam nama kawan yang satu lagi. Korang kena macam tu. Ini jangan letak Ali, awak betulkan sekejap. Dalam 10 saat kot. Account receivable Ali. Then A/C account. Okey. Itu lebih better lah. Sebenarnya baru kita boleh faham. Kalau kita namakan Ali je, dia tak menepati teori. Dan kita susah nak trace. Ini Ali ni apa benda? Okey. Alright. Kita teruskan lagi. Okey, situasi yang tadi, situasi pertama, sales ni merupakan jualan kredit. Okay, credit sales yang saya buat anak panah banyak ni, credit sales. Okay, example sales yang kedua. Bila kita buat jualan secara cash sales ni, cash sales, jualan tunai. Sebanyak 240 kepada Alibaba. Dia dah mula panjang pula. Okay, so seperti biasa, seperti mana yang saya dah terangkan tadi, bila kita buat sale, tengok yang saya bulatkan banyak kali ni. Okay, sama ada kita debitkan cash, kita debitkan bank atau kita debitkan debtor. So oleh kerana situasi yang Januari 18, kita adalah situasi cash sales, kita akan ambil yang pertama, cash sales. So debit cash account, kita dapat duit, and then kita kreditkan sales account 240. So sama juga bila kita buat journal entries, kita kena buat double entry macam ni. Okay, account yang pertama debit cash, so kena buka cash account. Okey, oleh kerana ini debit, kena particular letak sebelah debit. Tarikh kena betul, Januari 18, sales, ni tak tepat, kena ada sales account. Okey, sales A/C. Account. Okey, sebab dia pinjam nama kawan yang satu lagi. Dan sebelah kredit yang berwarna purple ni, this one, tak jadi pula. Okey, this one. Okay, this one yang gelap ni, kita kena kreditkan sales account. So sebelah kredit, so buka satu account yang dinamakan sales. Okay, nama tajuk account dia betul, tarikhnya betul, Januari 18. Cash ni tak betul, letakkan cash A/C. And then 240. Okay, kena menepati nama kawan dia. Satu lagi account yang kat atas ni. Okay, so dua situasi tersebut. Sales yang pertama secara kredit. Okay, sales yang kedua ni adalah secara tunai. Okay, ini untuk yang ini dulu. Siapa nak tanya sebarang soalan? 1 minit. Okay, credit sales dan juga cash sales. Jangan takut, tak susah buat account ni, senang je. Dan tak lama lagi saya rasa korang akan balik poli kan? Lepas nak cuti. Ada dapat maklumat tak? Siapa boleh share dengan saya? Saya lupa nak beritahu. Ada dapat maklumat tak? Yang ada. Berapa bulan yang korang kena balik poli? 11. 11. Maksudnya korang ada 2 minggu lagi. Minggu depan ni adalah cuti kan? Kita akan jumpa pada 11 bulan lah. Bagus, senang saya nak ajar. Saya boleh tanya seorang demi seorang kan. Tengok yang dia punya dahi berkerut je, maksudnya tak faham lah. Online ni susah. Saya tanya, korang tak ada soalan. Then biasa je kalau dalam kelas kita boleh trace. So nanti kalau saya panggil kat depan tu untuk selesaikan soalan-soalan, maksudnya orang tertentu tu mungkin saya nak bagi dia lebih pemahaman. Okay, nanti korang macam sekolah jugalah. Mungkin korang ada pengalaman bila cikgu tu selalu panggil ke depan. Dia bukan mendengki. Siapa yang selalu keluar ke depan ataupun willing to keluar ke depan, dia akan lebih cepat faham. Jangan malu untuk melakukan kesalahan ketika belajar. Tapi awak kena malu kalau kita melakukan kesalahan semasa kita dah berkejaya. Dalam hidup kita lah, the next tu. Dah jauh sangat saya bibil ni. Okay, masuk balik. Okay, kita dah masuk. Written inwards. Okay, ini adakah dia melibatkan transaksi yang sebelum ini, sales ke ataupun purchase? Siapa boleh respon? Sale. Lagi sekali tak dengar. Sale. Sale sebab dia in. Maksudnya kita dah jual barang kita keluar, out. Sekarang ni dia inward, maksudnya barang yang kat luar tu
dia bawa masuk. So maksudnya dia ada kita akan menerima barang niaga kita balik. Okey, contoh Jan 15 Ali return defective. Defective maksudnya barang niaga kita yang mempunyai masalah. Yang mungkin ada dented yang pula. Okey, dia ada kerosakan lah. Okey, Ali return defective goods worth RM40 ringgit. Okay, so jenis entry kita menerima. So debit return inwards. Okay, RM40. And then credit account receivable. Dia menepati yang atas tadi. Yang table yang 4 tadi. Okay, sekejap yang ni. This one, sales return. Kita akan debitkan sales return ataupun return inward. Kita akan kreditkan siapa yang memulangkan barang tersebut. Namanya debtor tersebut, orang tersebut ataupun namanya account receivable. So kita lihat jawapan di bawah. Okay. Okay. So kat sini debit return inwards 40. And then kita kreditkan siapa pulangkan barang kat kita, iaitu Ali. Okay. Kreditkan account receivable. Okay. Now kita buka account dia. So return inwards account betul nama account dia. So Ali account ni tak betul. Kena penuh this one. Kena nama yang bawah ni. Saya up sikit. Okay, this one. Okay, awak kena copy balik. Account receivable dash Ali account. Okay, di atas ni. Letak kat atas. Alright. So, Ali dah betul. And then jumlahnya adalah RM40. So, masukkan betul sebelah debit. Okay, sebelah debit settle. Kita nak pergi sebelah kredit yang berwarna hijau ni. Okay. So, kredit account receivable Ali. So, kena buka satu account. Namakan account receivable Ali account. So particular dia kena letak sebelah kredit, tarikh kena betul, Januari 15. And then dia punya item tengah ni mestilah nama account yang satu lagi, dia tertinggal A/C, kena buat. Okay, dia pinjam nama account yang kawan dia satu lagi. Okay, dan jumlahnya adalah RM40. So ini adalah situasi pemulangan barang niaga, pemulangan jualan. Okay, kita dah jual, orang pulang balik kepada kita. Dan kita kena menerima. So debitkan return inwards, kreditkan account receivable. Kenapa kita kena kreditkan receivable tau? Sepatutnya sebelum ni, kita dah jual barang niaga yang berjumlah RM40 kepada Ali. Sepatutnya kita akan dapat ni, kita akan dapat jumlah ni pada Ali. Tapi kita akan kurangkan pendapatan kita. Account receivable ni kita akan kurangkan. That's why kita kena sebelah kredit. Kalau kita nak lebih dalam lah belajar account. Okay. Alright. Okay, itu example return inwards. Ada soalan 1 minit sebelum kita masuk yang terakhir kot bawah ni. Demonstrate, lepas demonstrate kita akan masuk trade discount ni sekejap je. Yang ni adalah teori, kita akan recap balik apa yang kita belajar. Dan yang bawah paling penting. Yang ini korang kena hafal nanti. Muka surat 68 ni kena kuasai. Okay, sekejap. Kita pergi balik ni atas. Okay, kalau ada soalan awak terus interrupt saya. Boleh cik, sir, sekejap nak tanya. Okay, kita akan masuk 4.1.4. Ini adalah satu demonstrate lah, maksudnya contoh bagaimana contoh bil yang dikeluarkan. Okay, sekarang ni nama dia macam kita nak baca tahu. Macam korang, bila kita membeli barang dekat sesebuah kedai, kita akan dapat satu receipt. Itu satu. Tapi kalau yang situasi kat bawah ni, situasi invoice. Okay, kita menghantar barang niaga kepada orang lain bersama sekeping kertas yang dinamakan sebagai invoice. Okay, contoh. Siapa nama owner kedai ni? Dia adalah bawah. Biasanya yang paling atas tu, yang macam tengah-tengah ni kan, itu biasanya owner kedai tersebut. Bawal Sambahat. Dia akan jual, dia akan hantar barang kepada Bistari Walk Enterprise. Okay, so dekat sini, bawal Sambahat dia menghantar barang-barang dia. Mungkin si Bistari ni telah pun order, memesan barangan, membeli barangan yang bernama cream biscuit, chocolate biscuit, tiger biscuit. Jumlah asalnya adalah 100. Bila kita total, ni katalah betul 6 darab 5, 30, semua sekali lah sampai tiger ni. Okay, ini sebenarnya korang jangan risau, ini sebenarnya tak perlu secara detail. Kita tak akan ada soalan yang macam ni. Ni saya nak terangkan situasi je supaya korang faham. Dekat mana trade discount, macam mana berlakunya cash discount, dua benda. Okay, now katalah barang niaga bawal Sambahat dia beritahu, okay, Bistari engkau kena bayar sebenarnya RM100. Tapi oleh kerana kau beli banyak aku ni, beli 3 item. Setiap item tu bukannya beli sikit, lebih daripada 1 tin. Ada 6 tin, ada 10 tin, ada 5 tin. Okey. Jadi aku bagi kau diskaun perdagangan, diskaun barang niaga. Oleh kerana kau beli banyak, aku bagilah kau 10%. Engkau bayar aku RM90 je. Yang ini dinamakan sebagai trade discount. Okey, diskaun perdagangan, diskaun barang niaga.
Okay, diskaun barang niaga. Okay, maksudnya dia akan menggalakkan pembelian lagi kepada Bistari. Bistari dia akan sukalah yang warna merah ni. Dia akan suka, bestnya beli dengan bawal ni. Beli dengan orang lain tak dapat diskaun RM10 kot. Padahal RM10 je kan. Jadi dia akan menggalakkan pembelian untuk di masa akan datang. Okay, now biasanya dekat bawah ni dia akan ada satu syarat tau. Kalau korang perasan, bila dah tolak trade diskaun dia ada balance RM10. RM10 inilah hutang yang perlu dibayar oleh Bistari Walk kepada Bawaslu Berhad. So, untuk menggalakkan dia dia bayar cepat, kita nak duit kita cepat ni. Kita sebagai Bawaslu Berhad, kita nak duit kita dapat cepat. Kita beritahu dia, okey, hutang kau RM10 ni, kalau kau bayar selama dalam masa tempoh 7 hari, aku bagi diskaun lagi sebanyak 5%. Maksudnya RM10 ni dia tak akan bayar RM10. Kalau dia bayar 7 hari, dia akan diskaunkan lagi. So, Bistari dia mungkin bayar kurang daripada RM10. Tetapi, kalau kau bayar dalam masa 21 hari, aku hanya bagi diskaun kepada engkau sebanyak 3%. Maksudnya tempoh lah. Kat sini ada 21/1 kan. So, dekat sini kalau 7 hari dia akan jadi, kalau kata dia bayar maksimum 28/1 baru dia bayar hutang RM10. So, Bistari Walk ni dia akan dapat diskaun yang mana? Diskaun yang ni. 5%. Sebab dalam masa 7 hari. 21 hingga 28, 7 hari. Lebih daripada itu, sehingga 21 hari, dia akan dapat diskaun 3%. Kalau dia melebihi 22 hari, contoh, kalau dia tarikh belian yang dihantar barang ni 21/1, tapi si Bistari Walk ni, dia terlupa bayar. Dia bayar mungkin hujung tahun. 31, mana tulisan merah saya ni? Okay. 31/12. Jadi dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat 5%, dia pun tak akan dapat 3% diskaun sebab dia melebihi daripada 7 hari dan melebihi daripada 21 hari. Dia akan bayar penuh lah RM10 ni. Dia tak didiskaun dah. Macam tu. Okay, alright. So, yang bawah yang saya terangkan tadi, ni lah bawah dia. Kalau korang baca balik pun akan sama. Contoh macam ni kan. Kalau contoh dia dalam masa 7 hari, okay, macam yang tarikh 28 ni, berapa diskaun yang dia akan dapat? Okay, jadi si Bistari ni akan bayar. Okay, if settlement of debt is made within 7 days of the invoice date, a discount is RM4.50. Maksudnya 5% dalam RM90. Jadi dia akan dapat diskaun RM4.50. Jadi berapa jumlah yang dia akan bayar? Kalau yang 7 hari tadi. Okay, kalau 7 days tadi, dia akan bayar hanya hutang asalnya adalah RM90. Kita minuskan dengan RM RM4.50. Jadi dia kat sini perlu hanya membayar RM85.50. Macam tu. Ini 7 days. Kalau dia dalam masa 21 hari, okey, warna biru ni. Okey, 21 hari. Okey, kita baca dulu situasi kat atas. If settlement of debt is made after the 7 days and the invoice date until the 21st days, 21 hari, a discount of RM2.70, 3% times 290 will be given. So kat sini, asalnya dia kena bayar RM90. Katalah dalam tempoh 21 hari dia bayar. Dia akan tolak kat sini RM2.70. So equal berapa ni? RM87.30. Macam tu. Itulah maksudnya. Okay, maksudnya hutang ni dia boleh diskaun lagi. Tapi, okay, situasi ketiga. Katalah dia bayar, mana tulisan warna hijau pekat lah. Dia bayar hari yang ke-22 ataupun lebih lagi. So dia akan bayar berapa ringgit? Dia akan bayar the total amount RM90. Sebab dia dah melepasi syarat yang ditetapkan oleh pihak bawal kita. Macam itulah, itu situasi yang berlaku dekat dunia yang sebenar. Okay, ini adalah dua diskaun. Diskaun yang pertama, saya padamkan sekejap. Okay. Yang dinamakan sebagai, warna merah ni. Ini yang RM10 ni dinamakan sebagai trade discount. Boleh tulis kat sebelah buku awak. Ada pun ni, trade discount. Okay. Tetapi yang bawah ni 5% dengan 3% dinamakan sebagai cash discount. Okay. Sebab kita dalam tempoh yang lain, selepas trade discount ada lagi discount. Itu dinamakan sebagai cash discount. Yang ni. This one. Okay. Ini trade discount. So, dah dekat bawah. Okay. So ada dua kan tadi saya kata. Discount ada dua. Satu dinamakan trade discount, satu dia ada cash discount. Okay, cash discount ni pun dia akan pecah lagi dua. Secara umum saja, ketika mana cash discount berlaku, ketika kita
membuat sebarang jualan, membuat sebarang pembelian dinamakan sebagai discount receive. Kita beli barang katalah RM90 macam tadi. So tadi bawal kalau dia bayar selama 7 hari dia dapat diskaun sebanyak RM4.50. So kita kalau sebagai bawal RM4.50 kita letak kat sini sebagai discount receive. Kita bukan bawal. Kita sebagai bistari. Okay, jadi maksudnya kita menerima diskaun sebanyak RM4.50. Itu adalah discount receive. Kalau kita sebagai bawal, kita menjual tadi, kita membenarkan diskaun itu berlaku, dinamakan sebagai discount allow, kita anggap sebagai belanja, seolah macam rugi. Pun sama juga RM4.50. So yang ini adalah bistari, ini adalah pembeli. Kalau kita membeli sesuatu barang dapat diskaun, dinamakan discount receive. Kalau kita menjual, ini adalah penjual. Kalau kita menjual sesuatu barangan, kita seolah-olah kita bagi diskaun pada orang lain, kita anggap sebagai belanja kat kita. Kita rugilah kat situ. Rugi yang dianggap sebagai belanja. That's why kita panggil sebagai discount allow. Alright. So dekat bawah adalah kenyataan yang korang boleh belajar. Cuma saya dah highlight sedikit untuk kelas yang satu lagi. Warna kuning ni. Okay, kita tengok warna kuning ni nombor 3 nak lebih faham. Okay, trade discount given to a customer result in businesses receiving less. Whereas the trade discount received from supplier result in the business paying less. Dua-dua ni adalah satu situasi bila kita nak menggalakkan pelanggan. Okay, macam ni trade discount. Result in business receiving less. Jadi daripada jumlah yang RM100 yang tadi, kita dah tolak RM10 jadi RM90. Ini yang dinamakan situasi yang pertama ni. Okay. Result in business receiving less. Kita sepatutnya menerima 100 tapi kita terpaksa menerima RM90 sebab kita membenarkan trade discount tu berlaku. Dia belum bayar lagi. Okey, tetapi satu lagi diskaun whereas trade discount. Okey, yang ni cash discount, mana di cash discount? Okey, kat bawah, sorry. Satu lagi penerangan kat bawah. Cash discount yang ada peratusan tu. Nanti kita akan bagi lagi. Okey, nombor 4 yang ni. Okey. The amount of the discount does not appear anywhere in accounting book. Okay, untuk yang trade discount yang RM10, sebelum kita hantar duit jumlah hutang tu RM90 kepada customer kita, trade discount ni kita tak akan rekod di mana-mana. Itu sebagai seolah-olah macam kata manis kat kita lah. Okay, sekarang ni kau beli yang aku banyak, jumlah yang patutnya kau bayar 100. Tapi kau tak payahlah bayar RM100, aku bagi kau 10%. Jadi kalau macam itu berlaku secara verbal, secara tulisan dia tak akan rekod di mana-mana saja. Itu adalah persetujuan di antara penjual kepada penerima. Kita bersetuju kita jual RM10 lah. Nanti dia beli lagi dengan kita sebab barang kita lebih murah berbanding kita punya pesaing. Itu maksudnya. Okay, alright. Now kita masuk cash discount. Okay, cash discount ni nanti benda yang sama berada dekat atas. Korang boleh baca sendiri yang this one, A dan juga B. Okay. Tetapi yang berbandingkan yang paling utama, okay, di antara trade discount dengan cash discount adalah nombor 4, this one. Ya, saya padam dulu. Okay, yang membandingkan mereka berdua ini, dua jenis diskaun ini, yang berwarna biru yang this one. Okay. Oh. Okay, nombor 4 ni dan nombor 5. Kalau trade discount, kita tak akan rekod dekat mana-mana. Does not appear anywhere. But for cash discount, nombor 5 Roman, the amount of the discount will be recorded in every accounting entry. Those will also be recorded in the financial statement. Maksudnya, kalau yang dalam invoice yang tadi, saya padamkan sekejap. Oh Allah. Okay. Okay. Yang saya bulatkan warna merah ini dinamakan sebagai trade discount, kita tak akan rekod. Yang saya bulatkan warna purple ni, yang ni dia akan rekod, kita akan rekod yang this one. Sama ada RM4.50 ataupun RM2.07. Kita kena buktikan dekat mana benda tu berlaku. Okay, so trade discount tak akan rekod. Kalau cash discount kita akan rekod. Macam tu. Alright. Kita sambung. Kita nak wrap sikit untuk topik ni dan juga topik berkaitan dengan sesi-sesi lepas. Okay, 4.2. Kalau ada soalan kena interrupt saya, ganggu saya. Saya ada soalan yang tadi saya tak faham sangat ke apa. Okay, 4.2. Prepare the posting of journal entries into the respective ledger account. So ini adalah satu situasi fasa daripada start transaksi sehinggalah penutup dia. Contoh yang pertama, kita kena faham, korang kena faham transaksi itu tentang transaksi apa. Adakah dia sales,
adakah dia purchases, adakah dia return inward, return outwards. Tu. And then kita kena pastikan, kita kena pasti account apa kita libat Oh, kalau sales ni sales account, kalau purchase account dan sebagainya. Dan kita kena tahu pula adakah account tu meningkat ke menurun. Macam expenses kan, kalau kita belajar sebelum ni, kalau ada expenses yang baru, dia increase. So kena identify sama ada account kita akan buka nanti, account T ni, adakah dia meningkat ke dia menurun. And then kita akan tahu dia punya, kita kena tahu find out the total amount of the transaction daripada soalan. Berapa jumlah dia? Yang tadi saya tanda. Sama tak jumlah 100 kat bawah? Mana je contoh macam ni. Dalam soalan 400, pastikan jumlah yang awak rekod pun 400. Baik, ke sini. 400 sini, 400 sini. Itulah situasinya. Then apa lagi? Next, identify group of account. Okay, account apa yang kita akan buka? Nama account this one. Kita dah buka account ni. Alamak, satu ni letak apa? Satu ni letak apa? And then baru kita applykan debit and credit concept. Jadi secara umum yang korang dah tahu, account dia berbentuk macam ni lah tulang dia. Macam ni. Sebelah kiri namanya debit, sebelah kanan namanya credit. Bila dah buat account, kena namakan name of account. Then, ini sebelah kiri, ni sebelah kanan lah. Ini umum lah. Okay, yang korang dah belajar, sebelum ini kita dah ada satu kata accounting equation, paid loss. Yang saya dah warna kuning ni. Kalau boleh korang ambil highlighter lah. P for purchases, A for assets, D for drawing, E for expenses. Ni sebelah kiri. Okay, ni sebelah kiri. Sebelah kanan, loss, L-O-R-S. L for liabilities, O for owner equity, R for revenue, S for sales. So, keempat-empat ini, 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan, bila dia increase, yang warna hijau. Bila dia decrease, dia warna hijau jugalah. Dia naik. Kalau increase naik, kalau decrease turun. Jadi kita nak tahu, 4 ni dia berbeza dengan 4 yang sebelah kanan. Kalau yang dia sebelah kiri, PADE, purchases, asset, expenses, dengan drawing, kalau dia meningkat, kita akan debitkan. Kalau kita LORS, kalau dia meningkat, kita akan kreditkan. Korang, saya cadang, korang hafal yang satu bahagian ni saja. Jadi bila datang soalan tu, korang kontrakan. Okay. Alright, apa lagi? Bawah tu. Okay, yang ni dia punya root yang korang kena memang kuasai secara teori dia. Dia ada 2 page ke 3 page? Tu 2 page sahaja. Okay, secara umum lah kalau kita pergi secara laju yang korang dah belajar secara umum. Cash inflow. Cash inflow maksudnya duit masuk. Account tu kita akan debitkan. Sama ada cash atau bank. Kalau terima tunai, cash. Kalau terima cek, bank. Biasanya apa account yang biasa kita akan kreditkan? Yang ni dah debit, ni akan kreditkan. Sama ada duit yang kita terima melalui transaksi situasi jualan secara mungkin tunai ataupun jualan secara hutang kita akan kreditkan. And then kita akan masuk contoh yang lain. Ini tak ada kaitan atas yang bawah ni. Okey, satu lagi untuk cash inflow kita akan debitkan cash ataupun debitkan bank sekiranya kita ada pendapatan revenue ataupun kita membawa masuk modal di dalam syarikat. Sama ada dia merupakan cash atau bank ataupun dia assets. Okey, situasi pertama tu settle. Situasi yang kedua, kita akan habis dalam pukul 9 Cash outflows, maksudnya ada duit yang kita bawa keluar. Kebiasaannya situasi itu berlaku. Okey, yang pertama, purchase. Kita membeli. So, bila kita beli barang niaga, purchase good, kita akan debitkan purchase. Kreditkan duit apa yang kita keluar. Sama ada cash ataupun bank. Okey. Kalau kita membuat bayaran kepada kreditor, penghutang. So, penghutang kita akan debitkan, debit kreditor. Kita akan keluarkan duit sama ada cash ataupun cek, iaitu bank. Kalau ada perbelanjaan baru yang wujud, belanja bayar air, bayar gaji, bayar electricity, so kita akan debitkan expenses. So cash outflow, duit yang akan keluar sama ada cash ataupun bank. Drawing, bukan lukisan. Saya dah terangkan drawing adalah ambilan. Ambilan barang, ini adalah ambilan duit. Sama ada awak ambil duit ataupun awak saja tulis dekat cek yang dah ada tantangan. Berapa duit yang awak keluarkan. So awak ambil duit syarikat, dia akan debitkan drawing. Kita akan kreditkan cash or bank. Okay. And then ada yang korang buat pembelian aset. Beli mesin photostat,
beli kenderaan macam vehicle, kita dah touch benda ni masa topik yang kedua tak salah. So kita akan debitkan aset yang kita beli, kita akan kreditkan menggunakan item apa yang kita gunakan untuk membeli aset tersebut, sama ada cash ataupun bank. Okay. So kat bawah ni pun korang kena lihatlah sampai habis. Okay, benda ni benda yang sama lah sebenarnya. Dia just nak remind korang supaya korang tak terlanggar teori. Okay, kalau kita pergi sekejap, purchase of good. Ni ada debitkan purchase, kreditkan cash or bank. Kalau kita kredit purchase, kita akan debit purchase. Ini adalah creditors. Okay, kalau kita membuat jualan kat bawah ni, tak boleh scroll. Sekejap jadi korang baca. Yang ni sebenarnya adalah kita ulang balik teori yang korang dah belajar sehinggalah pada hari ini. Cuma kalau saya nak, ini kita mungkin belum touch. This one bagus. Okay, saya besarkan sekejap. Untuk aset yang G, business resources. Biasanya yang korang dah tahu, bila kita beli aset, purchase of new asset. So debitkan aset apa yang kita beli, kita akan kreditkan cash or bank. Sama ada kita keluarkan duit tunai ataupun menggunakan cek kita. Kalau kita beli aset baru, macam contoh macam mesin photostat secara hutang, kita akan also debitkan aset. Kita akan kreditkan creditor. Hutang kita meningkat. Okay. Situasi yang kita belum touch adalah yang ni. Selling of used asset. Kita menjual barang aset kita yang tak digunakan. Macam saya buat contoh yang mana korang dah dengar, kalau ada dalam satu syarikat ada pekerja yang dah berhenti and then meja dia tak digunakan. Jadi kita anggap meja tu lama-lama dia macam jadi rosak kan. Jadi sebelum dia bertambah rosak, kita nak jual. So itu adalah situasi selling of used assets. So kalau kita jual, kita dapat duit, kita akan debitkan cash. Ataupun kita jual kepada orang tertentu, orang tu bagi cek, kita akan debitkan bank. And then kita kreditkan assets. Itu kalau jual secara tunai. Tapi kalau kita jual, orang tu tak ada duit. Dia kata, boleh tak aku bayar bulan depan ataupun aku bayar 2 kali. So itu adalah jualan aset secara by credit, secara hutang. So kita akan debitkan debtors. Debtors ni yang korang dah belajar baru tadi adalah account receivable tadi. Okay, dikenali sebagai receivable juga, belum kita kutip. Okay, dan kita akan kreditkan assets. And then apa lagi yang korang dah belajar, kalau korang membawa masuk sumber-sumber luar ke dalam syarikat, sumber luar maksudnya kekuatan syarikat bertambah. Sama ada korang bawa masuk cash, korang bawa masuk bank, korang bawa masuk asset. So ini adalah paid loss yang tadi. Okay, ini adalah PADE. So yang terlibat adalah A. Ini adalah LORS. Yang terlibat adalah own equity. Capital termasuk dalam own equity. So debitkan cash kalau bawa masuk cash. Debitkan bank kalau korang bawa masuk cek. Ataupun debitkan aset kalau korang bawa masuk contoh printer dekat rumah bawa masuk dalam syarikat. So debitkan aset. Yang akan meningkat adalah modal syarikat. Capital dia meningkat. Kreditkan capital. Okay, apa lagi yang saya nak go through supaya korang tak terlepas pandang. Sekejap Yang ni kita dah, ni korang tahu. Payment ni pun korang tahu. Ni pun korang dah tahu. Debtor tadi baru kita belajar. Okay. Creditor pun korang dah tahu dah. Dah 2 topics. This one. And then apa lagi? Liability. Liability. Okay, liability ni kita tak ada latihan yang banyak. Okay. Contoh. Adalah dalam topik 2. Contoh korang membuat loan. Kan ada satu transaksi dekat cashbook. Kita dapat pinjaman daripada bank. And then masuk dekat bank kita. Contoh yang dulu yang kita buat asset equal to liability plus own equity. Kalau korang pasang kita ada satu soalan yang kita buat pinjaman dekat bank. So dia akan rekod kat sini. And then pinjaman tersebut akan masuk dekat kita punya bank kat sini. And then pinjaman tersebut kita settlekan creditor. Jadi dekat sini situasi ni adalah kita ni jangan fokus sangat. Ini saya recap saja. Okay, bank loan. So bila bank loan, kita dapat duit daripada bank. So kita akan debitkan bank. Masuklah dalam bank kita. Duit kita dalam bank bertambah. Dan juga sambil pada masa yang sama kita akan kreditkan di sini loan. Maksudnya kita punya hutang kita meningkat. So dia equal lah asset equal to liability plus owner equity. Yang E pula. This one. Okay. Then approve bank overdraft. Yang ini kita akan belajar nanti untuk trial balance. Minggu satu lagi. Approve bank overdraft. Overdraft maksudnya korang ni seolah-olah ada satu portfolio perniagaan yang bagus tapi korang nak advance daripada bank, nak cepat. So dinamakan sebagai bank overdraft.
Yang ni secara practically nanti mungkin dalam 2-3 minggu akan datang. Bank overdraft kemudian Tapi also situasinya awak akan dapat duit daripada bank. That's why kita debitkan bank tapi kita kreditkan bank overdraft. Contohlah macam ni. Awak adalah ada satu syarikat, kekuatan kat sini pada peringkat awal bank kata okey aku tengok kau punya untung rugi maksimum kau boleh buat loan dengan aku adalah 2 juta. Tapi oleh kerana aku tengok kau punya pembayaran cantik, tak pernah miss bayar hutang tersebut, okeylah aku bagi extra duit. Extra duit dinamakan overdraft. Macam tu. Mungkin kat sini dia nak minta sampai 5 juta. Jadi bank membenarkan oleh kerana dia punya track record pembayaran hutang yang 2 juta ni berjalan lancar. Itu contoh contoh. Okay, so last kali 4.3 show the balancing of the account. Kalau korang ingat, kita pernah ada satu pengalaman buat account apa-apa pun. Bila dah sampai tempoh hujung bulan 31/1, inilah namanya balancing off. Kita akan balancekan sebelah kredit dengan sebelah debit. Kalau balance tu amount yang ada balance, debit total, tolak yang total sebelah kredit ada balance. So katalah ni 12, kita namakan sebagai balance carry forward atau balance C/D. C/D atau sekolah menengah carry C/F. Okay, balance. So berada pada hujung tempoh. Itu dinamakan sebagai the balancing of the account. Balance of the account for assets, liability, capital, revenue, expenses. Caranya yang pertama macam tadi saya kata, add up and total both side of an account. And then nombor 2, the differences between the total is known as the balancing figure. This one yang RM12. And then kita kena bawa bawah nombor 3, sama ada BD ataupun CD. BD ni pada peringkat 1, the next day, 1/1. 1/1 contoh, kat atas ni 31/1 kan. So 1/2 ni dinamakan balance BD ataupun B/F. Contoh. Okay. And then nombor 4. Okay, if only one item is found in one side of the account, the balancing is done by recording the same amount on the opposite side as balance CD. Yang ni adalah dia refer kat mana? Dia refer yang 31 hari bulan yang ni. Macam tu. Okay. So itulah situasinya nak beritahu korang. Lepas kita dah masukkan dalam accounting, mula tadi kita dah tengok, kita dapat soalan, kita tentukan debit apa, kredit apa, kita jelmakan accounting, 2 accounting yang double entries, and then kita tutup setiap account tu pada setiap hujung bulan untuk dapatkan balance dia, balance figure. Itu namanya sebagai, bila kita dah buat catatan, dah tutup 31 bulan, kita namakan sebagai balancing off. Okay, so inilah contohnya, okay, seperti mana kat atas tadi. Okay, 4.2.2, kita katalah ada nama account bank. So kita kena tambah dulu debit. Okay, debitnya ada 400. Okay, buat macam ni. 400 bawa turun bawah. Okay, sama dengan 400. And ni kredit, mestilah kat sini. Contoh, ada 250. So yang paling besar di antara 400 dengan 250, 400 lah. So pembawa dia mestilah 400. Jadi 400 tolakkan 250. So 400 tolak 250 pakai kalkulator, kita akan dapat lebihan dia sebanyak 150. Ini namakan sebagai balancing figure. Okay. And then kita anggap 150 ni sebagai apa nama dia? Balance carry down. The next day. So nanti bila buat account, selepas habis hujung tempoh, kita gariskan. And then bawa turun bawah. Okay. Apa yang kita nak bawa turun? Amount saja bawa turun. Dia punya tarikh berubah. So kat sini 31 Januari. So dekat sini ada Februari 1. Kalau kat sini C/D, dekat bawah ni B/D. Macam itulah. Okey, itu kalau situasi debit balance. Maksudnya dia punya baki awalnya sebelah debit. Kalau baki awalnya sebelah kredit, bila kita tutup jadi macam inilah. Macam account payable. Okey, apa maksud account payable? Hutang kita kepada orang lain. Okey, contoh dekat sini. Kita ada purchases 1000. So sebelah kredit, kekuatan kita, duit kita ada 1000. Tengok sebelah debit. Kita ada hanya 600 je. So 1000 dengan 600, yang paling besar adalah 1000. Makanya yang bawah ni, pembawa kena letakkan 1000. So pembawa kat sini pun letakkan 1000. Jadi 1000 barulah kita tolakkan dengan 600. So kita akan dapat nilainya sebanyak 400. Dia punya figure dia. Sebagai balance CD. Dan ni salah, betulkan ni salah ni. Balance CD ni mesti tarikh hujung bulan Jan 31. Baru dah dia align
Next day. Untuk February 1, balance BD. Okay. Alright, dan yang terakhir, zero balance. Apa maksud zero balance? Dia tak ada baki. Jadi korang jangan risau, alamak, sekata kena ada buat CD lah, BD lah. Tapi kalau balance, contoh, cash kita ada 600 sebelah debit. Sebelah kredit, tengok ada 600. So, kita tak payahlah buat pembawah dia ni. Just biarkan macam tu. Dia tak payah buat garisan ni. Garisan pun tak payah. Padam kaya ni. Garisan ni tak payah. Macam tu. Okay, so zero balance. Okay, untuk korang, bila naik cuti nanti, korang tolong settlekan soalan yang number C ni. Okay, number C. Okay, saya open. Kita dah pukul 9 dah. Ngam-ngam 1 jam. 1 minit siapa nak tanya soalan. Korang buat exercise number C. Nanti bila kita jumpa naik cuti, kita akan bincang terus dekat whiteboard. Okay, ada soalan? Silakan. Tak ada soalan. Hopefully korang faham lah kalau tak ada soalan. Ada soalan? Last saya tanya. Kalau tak ada, respon tak ada. Kalau ada, respon ada supaya saya tahu korang berada dekat platform ni. Ada soalan? Tak ada kot, sir. Tak ada. Okay, alright. Terima kasih Ain. Okay, jadi itu saja kelas untuk hari ini. Hopefully korang faham. Kalau macam tadi macam korang rasa confused, buatlah time management, tengok balik video. Bukan setakat topik ataupun subjek saya. Contoh kan, korang dah melalui zaman sekolah rendah, sekolah menengah. Dia berbeza dengan dekat poli. Poli ni lebih kepada it's not food feeding ataupun korang kena harapkan lecturer. Kadang-kadang lecturer ni dia advance, dia suruh baca pre-reading. Sebab tu kena buat pre-reading, bacaan, baca dulu supaya bila dalam kelas korang lebih faham. So, untuk dalam zaman politeknik ni, secara online pandemik, korang boleh lihat balik semua video lecturer-lecturer yang sebelum ni. Yang mana mungkin korang terlepas pandang. Kadang-kadang dalam kelas dalam rumah tu ada gangguan kan. Tengah-tengah nak dengar mungkin ada orang keluar masuk. Jadi ada poin-poin penting yang korang akan terlepas dengar. Jadi tengok balik video, okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Pastikan nanti korang